Okey, baik. Dan telah pun kita mengetahui keadaan cuaca, jadi kita boleh merancang di awal dan begitu juga dari aspek pembangunan yang boleh dirancang sebenarnya untuk tempoh-tempoh yang tertentu bagi memastikan kelestarian alam sekitar. Jangan kita asyik nak buat pembangunan tapi kita lupa alam sekitar sehingga kalau kita tengok akibatnya banyaklah situasi yang berlaku, hujan lebat. Jadi kita perlukan sesuaikan dengan keadaan juga situasi semasa. Jadi untuk kita berkongsi tentang pelan pengurusan baik jamin kelestarian alam sekitar, kita bersama dengan tamu kita Munawar. Selepas ini kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman, Ketua Laboratori Institut Pengajian Sains Sosial, Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Ya. Okey, Doktor. Topik yang saya rasa sangat signifikan untuk kita kongsikan. Tadi kita berbicara berkenaan tenaga boleh baharu. Sekarang ini kita beralih kepada bagaimana kepentingan pembangunan secara lestari ini dan bagaimana impaknya kepada bukan sahaja kepada ekonomi, malah juga kepada kesihatan kita, kepada alam sekitar secara keseluruhannya. Ya, sebenarnya matlamat pembangunan lestari ini telah diketengahkan pada tahun 1987 melalui satu laporan yang dinamakan Our Common Future ataupun kita kenali sebagai laporan Brundtland. Ia kemudian telah direalisasikan secara formal pada persidangan Rio pada tahun 2002 1992 yang di dalamnya ada agenda 21 dan sebagainya. Jadi matlamat pembangunan lestari ini sebenarnya adalah satu matlamat di mana kita menjalankan pembangunan pada hari ini untuk generasi masa kini tanpa mengabaikan hak, ruang dan peluang untuk generasi akan datang menikmati apa yang kita ada pada hari ini. Maksudnya kalau kita sebagai generasi pada hari ini mempunyai sungai yang bersih, jadi generasi anak akan datang, anak cucu kita juga berhak untuk menikmati apa yang kita ada, contoh sungai yang bersih. Jadi matlamat pembangunan lestari ini sebenarnya telah diterapkan di Malaysia, antaranya melalui dasar alam sekitar negara yang antara lain untuk mencapai keadaan alam sekitar yang bersih, sihat, selamat dan produktif. Okey, mengapa kita perlu menjalankan pembangunan lestari? Kerana jika kita menjalankan pembangunan lestari, kita tidak mengabaikan alam sekitar, kesejahteraan masyarakat, pembangunan negara. Jadi dekat sini kita mesti tidak boleh salah faham. Ada yang katakan jika kita mengamalkan pembangunan lestari ini, kita tidak boleh menjalankan langsung sebarang aktiviti pembangunan. Sebenarnya tidak betul. Pembangunan lestari tidak menghalang pembangunan, cuma bentuk pembangunan itu dijalankan secara berhemah dengan mengambil kira persekitaran dan kesejahteraan masyarakat. Okey, baik. Dan kita tahu bahawasanya kelestarian sangat penting untuk kita semua, untuk dipraktikkan khususnya. Dan apatah lagi kalau kita melihat keadaan juga situasi fenomena alam yang berlaku pada waktu ini dan juga mutakhir ini. Jadi mengapa ia sangat penting untuk kita praktikkan dan kita angkat lebih tinggi kelestarian alam ini, terutama sekali dalam era ini? Kita katakan sekarang ni di seluruh dunia dengan adanya tekanan ataupun impak daripada antara lain perubahan iklim yang terkesan daripada pemanasan global, semua negara di dunia boleh dikatakan telah mempraktikkan pembangunan mampan ini. Mengapa pembangunan mampan ini sangat penting dipraktikkan? Antara lain kerana ia akan memastikan alam sekitar itu bersih, selamat, sihat dan juga produktif. Malaysia juga tidak ketinggalan antara lain mempraktikkan dasar alam sekitar negara ini, dan antara lain kita boleh lihat negara kita telah mempunyai beberapa hala tuju yang kita katakan sistematik yang akan membantu pembangunan mampan ini. Antara lain kita telah ada bisa kata pelan jerbu kebangsaan, kita telah ada pelan pembakaran terbuka kebangsaan, pelan penggunaan plastik sekali guna 2018-2030. Jadi Malaysia juga kita lihat tidak ketinggalan kerana negara-negara yang mengamalkan ataupun mempraktikkan pembangunan mampan ini pastinya ada kesan yang positif kepada masyarakat, alam sekitar dan juga negara. Itu antara apa yang kita mesti menjurus ataupun memberi penekanan terhadap pembangunan lestari ini, kerana dia banyak kebaikan ataupun impak positif yang terhasil jika kita mempraktikannya terutama dalam kehidupan seharian. Dan kita lihat pun juga di peringkat antarabangsa, perkara ini telah pun dimutakhirkan oleh bukan sahaja Malaysia, malah juga bersama dengan negara-negara
antara lain yang memperlihatkan 17 matlamat sebagai satu resolusi kita bersama, iaitu sasaran dengan beberapa petunjuk untuk kita memastikan pembangunan lestari ini menjadi satu kemaslahatan manusia dan juga bumi. Jadi kita lihat perkara ini bila berbicara berkenaan kelestarian secara amnya ini, bagaimana kita boleh terapkan, praktikkan secara di peringkat individu khususnya untuk kita memastikan setiap rakyat mengambil peranan masing-masing untuk memastikan kejayaan matlamat pembangunan lestari ini. Betul. Okey, kalau kita lihat secara umum sebenarnya tahap kesedaran ataupun awareness masyarakat Malaysia ni terhadap isu-isu alam sekitar termasuklah pembangunan mampan itu masih berada di tahap rendah hingga sederhana Masyarakat kita belum boleh dikatakan mencapai apa yang dicapai oleh masyarakat negara maju di mana kalau kita lihat berkenaan dengan kita semula misalnya, kita mensasarkan pada tahun 2030 kita akan mencapai lebih kurang 40% kadar kita semula. Tetapi dalam jangka masa 3 tahun lagi berbaki, kita masih hanya mencapai sekitar 32%. Jadi banyak penambahbaikan perlu dilakukan khususnya kalangan masyarakat. Antara lain apa yang kita boleh lakukan ialah melalui kempen-kempen yang berterusan melalui pendidikan secara formal dan tidak formal kerana kita tahu masyarakat ini adalah unit asas bagi memastikan penggunaan dan pola pengeluaran serta cara hidup yang lestari, yang ini semua menjadi asas kepada matlamat pembangunan mampan ataupun matlamat pembangunan lestari itu. Okey, Doktor menyebut tadi tentang dari permulaan kita tahun 1997, 1992 dan semuanya telah pun dilakukan dengan secara terancang. Dan cuma persoalan kita, adakah peningkatan bencana di Malaysia ini juga merupakan akibat kegagalan yang kita praktikkan konsep kelestarian itu? Okey, sebenarnya kalau kita katakan gagal tu itu tak benar sebenarnya. Banyak yang telah dilakukan oleh kerajaan melalui tabik urus ditambah lagi dengan peranan ataupun pelibatan aktif pihak swasta, NGO maupun masyarakat walaupun kita katakan pada tahap rendah hingga sederhana tetapi kita jangan lupa ini semua adalah kesan antara lain juga akibat bukan saja kegagalan. Kita kata ia dilaksanakan tetapi perlu ditambah baik mungkin ada kelompangan terhadap pelaksanaan pembangunan mampan itu. Antara lain mungkin kita perlu tekankan di mana di sekolah-sekolah misalnya pendidikan alam sekitar tu perlu dijadikan silibus khusus untuk dari kindergarten hingga ke universiti. Sekarang kita belum ada satu mata pelajaran khusus tentang alam sekitar. Kita sekarang ini mata pelajaran berkaitan alam sekitar itu dicampur di dalam geografi, sains, biologi. Kita masih belum ada. Sebenarnya pada tahun pada tahun 2017 Menteri Alam Sekitar pada ketika itu tak silap saya yang berhormat Wan Junaidi telah mencadangkan agar pendidikan alam sekitar tu dilaksanakan di peringkat sekolah tetapi hingga kini masih belum ada lah pelaksanaan tersebut. Jadi ini menyebabkan antara lain agak yang saya kata tu kesedaran pengetahuan dan amalan serta tindakan di kalangan generasi kita terutama generasi muda itu agak perlahan. Jadi saya rasa sudah sampai masanya kita memperkenalkan menjadikan subjek ataupun mata pelajaran berkaitan alam sekitar itu sebagai subjek tunggal untuk mendidik generasi akan datang khususnya dalam memastikan negara mencapai matlamat pembangunan mampan 2030. Okey, Doktor menegaskan di sini bahawa masyarakat adalah entiti asas yang paling utama untuk kita memperkasakan matlamat pembangunan lestari. Doktor juga menyentuh berkenaan tahap kesedaran masyarakat. Namun kita bukan sekadar untuk memberi kata-kata ataupun mencanangkan sahaja matlamat pembangunan lestari. Kita juga perlu memberikan sesuatu yang lebih praktikal kepada masyarakat. Apa antara tindakan-tindakan kecil yang boleh kita lakukan sebagai individu untuk memastikan kelestarian dari pihak kita sebagai individu? Okay. Sekarang ni kita tahu terutamanya generasi muda Malaysia ni sangat dekat dengan teknologi. Jadi yang paling senang bagi saya selain pada pendidikan tadi, penggunaan media sosial itu sendiri dalam menyampaikan pengetahuan amalan ataupun perkara-perkara yang positif tentang bagaimana kita boleh melakukan atau mempraktikkan kelestarian itu dalam kehidupan seharian. Oleh itu apa yang kita katakan peer atau rakan sebaya itu sendiri berperanan dalam menyebarkan maklumat, bisa kata bagaimana semudah melakukan pengkomposan ataupun melakukan kita semula. Jadi bagi saya peranan media sosial ini sangat penting sebab dia di hujung jari saja. Kita tak nafikan peranan pendidikan tetapi pendidikan ini memerlukan masa yang panjang
panjang untuk memupuk satu yang kita katakan kesedaran berterusan berkaitan pembangunan lestari. Jadi bagi saya yang paling utama itulah penggunaan media sosial itu sendiri. Okey, baik, dalam usaha kita untuk memupukkan budaya kelestarian dan dalam masa yang sama juga untuk membudayakan aspek kelestarian di Malaysia, apakah perkara-perkara yang mungkin boleh kita usahakan? Pertama sekali bila kita melihat dari segi aspek istiqamah tu, dia selalunya separuh jalan sebenarnya doktor. Jadi bagaimana untuk kita amalkan, kita mulakan dari rumah. Contohnya dahulu kita digalakkan untuk kita asingkan sisa pepejal, tapi selalunya macam dia akan berlaku dalam masa yang sekejap saja dan kemudian akan berlaku seperti biasa kembali. Nak meneruskan istiqamah tu macam mana? Pembudayaan itu perlu dilakukan dari rumah khususnya. Okey, kalau kita nak katakan pembudayaan ini mestilah bermula daripada ahli keluarga terutamanya ibu bapa. Sebab anak-anak biasanya akan mempraktikkan ataupun menjadi yang kata satu culture ataupun budaya bagi mereka jika telah terbiasa. Jadi jika ibu bapa itu sendiri mempunyai satu contoh ataupun ikon yang positif dalam memastikan isi rumah itu sendiri melaksanakan kelestarian alam sekitar, bagi saya itu adalah satu cara ataupun kaedah yang paling berkesan sebelum golongan muda ini diterapkan dengan pendidikan yang kita katakan berbentuk formal di sekolah. Jadi pendidikan awal semasa di peringkat isi rumah dengan peranan ibu bapa sebagai ikon ataupun role model itu sendiri antara lain satu faktor yang sangat kuat memastikan generasi muda khususnya yang akan memimpin negara ini mempraktikkan kelestarian itu dalam kehidupan seharian mereka. Okey, doktor, kita melihat kesinambungan daripada apa yang doktor nyatakan tadi. Ialah doktor, mungkin kita boleh berikan gambaran juga kepada masyarakat khususnya generasi muda. Apa situasi-situasi yang pernah berlaku sebelum ini akibat daripada perbuatan yang tidak bertanggungjawab disebabkan oleh pembangunan yang tidak lestari. Khususnya mungkin kita boleh sentuh kembali isu pencemaran Sungai Kim Kim di Johor. Okay, sebenarnya kalau kita lihat di Malaysia ini kebelakangan ini dalam tempoh 10 ke 20 tahun bencana alam tu telah meningkat dengan ketara antara lain selain daripada impak perubahan iklim tadi ataupun perubahan suhu tadi suhu global itu, ia juga didorong oleh tindakan manusia ataupun masyarakat sendiri yang kita katakan kurang, bukan gagal kurang mempraktikkan kelestarian antara lain kalau kita rujuk Sungai Kim Kim itu sebenarnya dia punya proses itu sebelum terjadinya pencemaran yang ketara telah berlaku selama 20 tahun pembuangan sisa toksik di Sungai Kim Kim. Tetapi oleh kerana mungkin kesedaran masyarakat yang masih rendah terhadap isu alam sekitar menyebabkan mungkin ada yang tak mengetahui perkara itu tetapi tidak dilaporkan kerana mungkin mereka kurang prihatin ataupun mereka hidup dalam keadaan dunia sendiri yang tidak kisah sehingga perkara itu mencetuskan apa yang kita katakan satu bencana yang dahsyat Jadi bagi saya kesedaran individu itu sangat penting kerana jika kita mengambil tindakan awal kemungkinan besar kalau kita melihat kita terus melaporkan kepada pihak berwajib, contoh Jabatan Alam Sekitar, mungkin bencana itu dapat dicegah, dapat diambil tindakan yang kita kata terus berbanding kita membiarkan sehingga perkara itu menjadi kronik dan akhirnya berlaku seperti yang di Sungai Kim Kim. Okey, kita tak mahu lagi perkara sedemikian berlaku dan apatah lagi kalau secara lebih kerap. Okey, jadi kita sama-sama perlu jalankan tanggungjawab untuk melestarikan alam sekitar dan kita harapkan usaha itu bermula sekarang. Jangan tunggu-tunggu lagi kerana kita mahukan generasi yang seterusnya juga dapat menikmati apa yang kita sedang jalani dan kita hidup sekarang ini. Dan kita ucapkan banyak terima kasih kepada tetamu kita, Profesor Mahdi Dr. Haliza Abdul Rahman, merupakan Ketua Laboratori Institut Pengajian Sains Sosial, Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Putra Malaysia. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih doktor. Sudah pastinya kita harapkan melalui perkongsian ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat dan juga tindakan kita secara bersama untuk kita memperkasakan matlamat pembangunan lestari. Dan seterusnya, kita nak bawa penonton untuk kita saksikan bingkisan berkenaan dengan program Setahun Bersama Kerajaan Madani. Kita nak imbas kembali apa yang berlaku sepanjang 3 hari yang lalu. Kesejahteraan masa depan.